Record 30 minit. Okay, semua okey eh? Cikgu dah masuk. Cepat boleh. Aduh. Sekejap je, bagi tazkirah sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Cikgu macam mana cikgu? Accept belum accept? Senyap, aku dah senyum ni, aku dah senyum. Ada pun. Tak ada noti pun. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada? Main aku. Cikgu. Siapa tahu? Ha? Apa jadi kalau aku jadikan kau host? Big host. Ha, tengok. Internet. Si host kau akan- Fadilah Muhammad. Mana Mas? Aku dah standby dah ni. Poin-poin penting ni. Kecerdasan emosi ni. Mana pensel lah? Dalam kecerdasan emosi ni, teori dia menceritakan yang setiap pelajar semua ada keupayaan mereka sendiri. Betul tak? Ya. Jadi ujilah saya. Setiap pelajar emosinya berbeza. Mm-mm. Okay, Assalamualaikum. Kawan-kawan dia ni, ya Allah, hebat-hebat Ibu je. Dila. Boleh jelas dengar suara kami? Keluar balik. Ada Cikgu Fadila ada. Cikgu jelas dengar suara kami? Okey, alhamdulillah dengar. Okay. Tapi internet cikgu tak berapa bagus lah. Harap okey lah ya. InsyaAllah boleh. Lah tak boleh. Okay, semua dah boleh ready? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berkumpul pada malam ni di perjumpaan secara visual. Kita tak dapat jumpa secara bersemuka kan, tengah KPP ni. Tak apa. Cikgu, sebelum tu kami nak memperkenalkan cikgu kami daripada
Universiti Pendidikan Sultan Idris dari pelbagai kos yang akan kami ceburi, dan doa-doa lah insyaAllah supaya suatu hari nanti kami dapat jadi seperti cikgu, jadi seorang guru yang cemerlang, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Amin. Okay. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Cikgu, nama saya Muhammad Fatzul Razak. Saya berasal dari Johor Bahru dan saya mengambil kos pendidikan khas. Muzammil? Saya Muhammad Muzammil bin Musinun. Saya dari Perak. Saya mengambil kos sama dengan Fatzul Razak, itu pendidikan khas. Okay, Sabrina? Saya Sabrina binti Arsyad. Saya dari Selangor dan saya ambil kos matematik. Alicia? Okay. Saya pun sama juga dengan pendidikan kos matematik. Matematik pendidikan. Okay. Aisyah? Nama saya Siti Nur Aisyah Syamsuddin. Saya daripada Muar Johor mengambil kos matematik juga. Bariza? Nama saya Nurul Bariza binti Ahmad Yaki, boleh panggil Iza. Saya asal dari Kedah. Saya mengambil kos pendidikan sains. Hasni? Nama saya Hasni binti Nisi, saya berasal dari Dato' Sabah. Kos sama dengan Bariza, kos SFP Sains. Okay. Mas? Yang terakhir, Mas? Saya Masud binti Nordin, kos ISMP Matematik semester 3. Okay, terima kasih. Okay. Jadi pertama kali saya mungkin cikgu boleh kenalkanlah diri cikgu. Sama mana cikgu ajar apa, dah berapa lama cikgu berkecimpung dalam dunia pendidikan. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Nur Fadila binti Muhammad. Saya asal daripada Terengganu dan sekarang ni sedang mengajar di MRSM Tun Abdul Razak Pekan Pahang. Pengalaman mengajar saya bermula pada tahun 2011 di MRSM Kuching Sarawak dan tahun ini merupakan tahun ke-10 saya mengajar, dan subjek yang saya ajar adalah fizik dan juga sains. Tapi disebabkan oleh untuk MRSM ni kita ada beberapa pilihan yang mana melibatkan MRSM Premier, MRSM IGCSE, MRSM Ulul Albab, dan maktab kami adalah merupakan MRSM yang mengambil jurusan IGCSE. So fokus ni adalah lebih kepada fizik lah berbanding dengan sains. Okay, faham. Jadi, bolehlah kami tanya, tapi soalan kami ni berkaitan emosi, cikgu insyaAllah boleh jawab. Okey, saya cuba harap dapat membantulah apa sedikit sebanyak untuk membantu kamu semua siapkan assignment ni. Dengan pengalaman cikgu tak mungkinlah cikgu tak boleh jawab. Okey, cikgu kalau boleh saya tanya, ada tak cikgu pengalaman berkaitan dengan cikgu berhadapan dengan pelajar yang punya masalah emosi? Pelajar yang mempunyai masalah emosi. Saya cikgu kan cikgu fizik, jadi mungkin soalan fizik memang susah. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, emosi ni kita nak lihat dari segi macam mana? Emosi yang baik ke, emosi yang tidak ke, atau macam mana? Biasanya emosi tu kan kita boleh describe dia sebagai perasaan. Kadang-kadang bila terlalu teruja tu pun adalah atau pengalaman apa emosi. Pengalaman apa-apalah cikgu yang okay. So kita pergi kepada masalah murung ataupun masalah tidak mengambil bahagian dalam aktiviti dalam kelas lah. Okay, maksudnya dia mempunyai masalah terhadap pembelajaran.
Okay, emosi dia terhadap pembelajaran. So pertama kita pergi pada kes yang murung, yang mana dia menjadi tidak bermotivasi untuk belajar. Okay, so kebanyakannya disebabkan oleh mungkin, salah satu faktornya adalah mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menerima ataupun mempelajari subjek tersebut. Jadi dia akan mempengaruhi pelajar tersebut dari segi kerjasama dalam kelas, tidak mengambil bahagian dalam perbincangan dan seterusnya akan tidak fokus dalam kelas. Kalau menurut cikgu, apa yang cikgu boleh gambarkan seorang pelajar dengan emosi dia? Contohnya, apa kaitan emosi dengan seorang pelajar? Menurut pandangan cikgu. Berkaitan emosi dengan perasaan pelajar. Seorang pelajar. Dengan seorang pelajar. Okay, so apa kaitan emosi dengan seorang pelajar tersebut? Emosi tu akan mempengaruhi macam mana tingkah laku mereka di dalam kelas. Okay, kalau emosi mereka ketika itu adalah emosi yang dia berada dalam keadaan emosi yang tidak baik seperti perasaan marah, so dia akan mengganggu suasana pembelajaran dalam kelas tersebut. Bila dia berada dalam keadaan marah, dia tidak akan memberikan kerjasama dengan kawan-kawan yang lain dan ini akan menyebabkan, sekiranya ini melibatkan satu aktiviti berkumpulan, contohnya perbentangan, dia akan menyebabkan kumpulan tersebut tidak dapat menyampaikan pembentangan itu dengan baik. Dan seterusnya dia akan menyebabkan kawan-kawan yang lain mempunyai motivasi yang rendah sebab dia merasakan kumpulan dia tidak dapat melakukan dengan baik. So emosi itu akan sememangnya akan mempengaruhi macam mana seseorang pelajar itu baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Okay, Mas. Okay. Okay. Mas buka mikrofon. Okay. Saya cikgu punca yang mempengaruhi masalah emosi pelajar di sekolah. Dia nak tanya yang mungkin maaf ya, tak jelas apa yang dikatakan tu. okay, Tak dengar. Soalan saya cikgu, apakah punca yang mempengaruhi masalah emosi pelajar di sekolah? Cikgu dengar? Okey, ya dengar. Okey, punca ya. Okey. Punca kepada masalah. Okey. Okey, so pada pandangan saya, punca kepada masalah emosi di kalangan pelajar selalunya adalah disebabkan oleh yang pertama, masalah yang dibawa daripada rumah. Okay, mungkin dia datang daripada keluarga yang bermasalah. Kalau tidak bermasalah pun mungkin dia ada kekurangan dari organisasi dalam rumah tangga keluarga dia. Mungkin kehilangan salah satu daripada ibu bapa mereka. Dan yang sering dapat diperhatikan adalah kemungkinan mereka tu merupakan anak angkat dalam keluarga tersebut. So itu menyebabkan dia sentiasa rasa rendah diri. Yang pertama tadi adalah masalah yang dibawa ke sekolah berpunca daripada keluarga sendiri. Yang kedua pada pandangan saya adalah faktor rakan sebaya. Faktor raya mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan rakan-rakan, especially pada mereka yang tinggal asrama.
Mungkin adanya di situ faktor bully, senior junior. Okey. Dan juga faktor yang ketiganya adalah faktor stres. Faktor tekanan. Mungkin dari puncanya tekanan tu adalah disebabkan oleh ketidakmampuan mereka menguruskan masa dengan baik, menyebabkan berlakunya lambakan kerja rumah. Mereka tidak dapat manage dengan baik, so dia akan mencetuskan masalah emosi di situ untuk dia fokus dalam pembelajaran, dan juga disebabkan oleh matlamat yang ditetapkan. Matlamat yang telah ditetapkan dan apa yang ingin dicapai oleh dia menyebabkan dia stres. So bila berlakunya stres, dia akan mengganggu masalah emosi dia, mengganggu emosi dia. Cikgu. Jelas tak? Jelas. Jelas. Aisyah mikrofon. Jelas. Okay. Pada pendapat cikgu kan setelah kita tahu apa punca-punca dia, adakah seorang Saya kena ulang soalan sebab dia macam putus-putus. Slow ah. Cikgu. Jadi pada pendapat cikgu, adakah emosi seorang pelajar tu mempengaruhi emosi rakan-rakan dia dalam kelas? Adakah ia mempengaruhi emosi rakan-rakan dalam kelas? Ya. Dia akan sangat mempengaruhi emosi rakan-rakan di dalam kelas. Seperti yang saya nyatakan pada soalan yang sebelum ni, dia boleh menyebabkan motivasi kawan-kawan yang lain tu akan turut terjejas atau turun disebabkan oleh sikap dia. Mungkin sikap yang dibuat disebabkan emosi yang dibawa ke dalam kelas menyebabkan gurunya marah. Okay, so dia akan efek keseluruhan pelajar dalam tu. Biasanya bila pelajar tidak memberikan kerjasama, guru pasti menegur. So bila guru menegur, dia akan menyebabkan orang lain pun terpaksa mendengar ataupun terpaksa menerima hukuman disebabkan oleh pelajar ni. Sebab kita akan sebagai contoh apabila ia melibatkan kerja berkumpulan. So bila berkumpulan, walaupun salah seorang sahaja yang tidak memberikan kerjasama, kita akan nampak benda tu sebagai satu kumpulan. Betul. So, maksud kumpulan tu tak berjaya untuk menunjukkan kerjasama yang baik, yang mana akan menjejaskan mereka, menjejaskan perbentangan mereka ataupun kerja berkumpulan mereka, dan sekaligus akan menyebabkan yang lain tu merasa marah kepada seorang pelajar yang mempunyai masalah emosi ni. Dan ini juga akan menyebabkan adanya kecenderungan untuk berlakunya bully dan juga pulau di kalangan pelajar. So bila pelajar ni ada masalah, selalu buat masalah, so yang jarang buat masalah ni selalunya mungkin dia akan cuba untuk avoid pelajar tersebut. So akan berlakunya pulau ni. Okay. Kalau itu berkaitan dengan antara pelajar dengan pelajar. Kalau emosi antara pelajar dengan guru, adakah emosi guru mempengaruhi pelajar tersebut? Contohlah macam cikgu marah ke, adakah dia efek kepada para pelajar? Okay. Seharusnya ada sebab ataupun proses pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran ini melibatkan dua hala. Ia adalah two-way communication. So kalau salah seorang mempunyai emosi yang tidak stabil,
dia akan memberi kesan kepada yang seorang lagi tu. Okay, so pada pandangan saya kat sini, apa yang dipertontonkan atau apa yang dilakukan oleh seorang guru tu akan dilihat atau dinilai oleh pelajar-pelajarnya. Okay, jadi seorang guru tu seharusnya bersifat profesional, tidak terlalu terbawa-bawa dengan emosi yang tidak stabil di luar kelas ataupun disebabkan oleh pelajar yang membuat masalah dalam kelas dan tidak mempengaruhi pelajar-pelajar yang lain. Cuba elakkan seorang pelajar yang membuat masalah, kita marah kepada semua. Sedangkan yang buat masalah itu adalah seorang, tapi kita effect kepada semua orang. So kita kena kontrol, kena kawal. Okay? Maksudnya kena jadi lebih profesional untuk uruskan macam mana nak uruskan pelajar yang bermasalah tadi supaya tidak mempengaruhi pelajar-pelajar yang lain. Baik. Okey. Cikgu. Cikgu. Ya. Menurut pengalaman cikgu, apakah kesan pelajar yang mempunyai masalah emosi terhadap situasi pembelajaran di dalam kelas? Okey, pelajar yang mempunyai masalah emosi terhadap pembelajaran dalam kelas. Okey. Ya. Ulang lagi sekali soalan tu. Boleh ulang balik soalan? Apakah cikgu? Ya. Apakah kesan pelajar yang mempunyai masalah emosi terhadap pembelajaran di dalam kelas? Kesan. Right, kesan masalah emosi pelajar kepada proses pembelajaran dan pengajaran dalam kelas. Ya. Okey, so disebabkan oleh masalah emosi yang tidak diurus dengan betul, dia akan menyebabkan penumpuan di dalam kelas itu sangat selalunya lah dia akan menyebabkan penumpuan tu berkurang di dalam kelas. Sebagai contoh yang boleh saya bagi adalah bila pelajar ni tidak dapat bergaul dengan baik dengan kawan-kawan. Okay, tidak dapat bergaul baik dengan kawan-kawan, menyebabkan dia punya sikap tu tidak selesa dengan kawan. Okay, so bila tidak selesa dengan kawan, dia selalunya sama ada dia akan menjadi terlalu aktif di dalam kelas ataupun pasif. Okay, kalau aktif tu mungkin dia cuba untuk menarik perhatian. Okay, selalu menarik perhatian sehingga kan mungkin soalan-soalan yang ditanya tu sangat simple ataupun sangat tidak berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. Dan yang kedua, dia boleh menjadi sangat pasif sehingga tidak melibatkan diri langsung di dalam aktiviti. Disebabkan oleh masalah pergaulan tadi. Dan dia juga cenderung untuk memilih rakan dalam kumpulan. Mungkin bila kita tetapkan satu kumpulan, bila pelajar ni ada masalah emosi yang tidak dapat dikawal dengan baik, menyebabkan mereka reluctant untuk berada dalam kumpulan tersebut. Maksudnya kat sini dia certain orang dia okey, dengan yang lain tak okey. So dia akan mempengaruhi lah proses pembelajaran pada hari itu. Okey, cikgu. Dia yang kadang-kadang akan memberontak macam tak nak buat ni.
So, setuju? Okay, cikgu, sekarang kita tamatkan dulu untuk sesi yang pertama. Kita akan ada lagi soalan yang berkaitan dengan tindakan dan juga pencegahan. Kita tamatkan dulu untuk sesi yang pertama. Kita akan maklumkan lagi untuk sesi yang kedua. Okay, terima kasih semua.